seterusnya. Silakan Irfan. Ya, terima kasih Syafiqah. Itulah dia tajuk kita pada hari ini dalam komentar LSPM berkaitan dengan sekuriti makanan semasa El Nino. Dan kita akan teruskan dengan menjemput tetamu kita pada hari ini, iaitu Encik Mat Ishak bin Ngatini, Pengarah Bahagian Kawalan Racun Perosak dan Baja Jabatan Pertanian Malaysia. Dan hari ini kita terus nak berkongsi berkaitan dengan satu keadaan cuaca yang ekstrim, iaitu El Nino yang bakal melanda negara pada Jun nanti mengikut kajian yang dilakukan oleh Met Malaysia. Jadi soalan pertama saya kepada Encik Mat Ishak. Jadi adakah fenomena ini akan mengganggu-gugat pada petani dan hasil pertanian mereka, dan adakah ia akan memberi kesan kepada sekuriti makanan negara? Ya, terima kasih Cik Irwan. Irfan. Cik Irfan, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang pertamanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana menjemput Jabatan Pertanian bagi membincangkan soal sekuriti makanan bagi menghadapi fenomena cuaca panas yang melanda negara kita. Seperti mana kita semua sedia maklum, negara mengalami cuaca yang agak ekstrim lah, dan mampu menjejaskan kita punya pertamanya kesihatan para petani kita, dan juga yang keduanya mungkin akan menjejaskan kita punya pengeluaran tanaman kita lah. Dan sebagai langkah awal, kita akan mengambil langkah-langkah lah awal bagi memendung masalah ini supaya makanan kita sentiasa terjamin. Betul. Dan seterusnya kita nak mengelakkan dari segi kerugian, dari segi kehilangan hasil tanaman makanan. So ada beberapa faktor yang menyebabkan apabila cuaca panas melanda negara ni. Yang pertamanya dari segi peningkatan serangan perosak dan juga serangan penyakit lah. Dan ini antara faktor juga yang boleh menyebabkan hasil akan terjejas. Dan seterusnya dari segi keadaan cuaca ataupun taburan hujan yang tidak menentu sekarang ini. Jadi untuk tanaman makanan ni dia memerlukan sumber air yang banyak. Setuju. Dan dia memerlukan bagi memastikan kesuburan tanah itu sentiasa berada pada tahap yang tinggi. Jadi sumber air yang cukup adalah amat diperlukan. Dan andainya El Nino ataupun cuaca panas ini berterusan dan sumber air kita terjejas ataupun berkurangan, maknanya negara akan mengalami pengeluaran makanan yang terjejas untuk jangka masa yang panjang lah. Dan di antara kesan cuaca panas ekstrim kepada tanaman adalah seperti yang pertamanya, peningkatan penyejatan. Jadi tumbuhan akan tersejat secara tinggi dan menyebabkan kelembapan tanah menjadi berkurangan. Dan apabila tanah ni menjadi kering, jadi ketersediaan nutrien untuk diserap oleh tanaman itu tadi menjadi lebih berkurangan lah. Dan di samping itu juga antara kesan cuaca panas ekstrim ni, yang keduanya yang adalah berkaitan dengan aktiviti akar yang berkurangan. Jadi haba melampau ni akan menyebabkan tanaman mengalami tekanan air yang mana menyebabkan aktiviti akar berkurangan. Apabila aktiviti akar berkurangan, jadi penyerapan nutrien-nutrien itu akan menjadi lebih perlahan dan seterusnya menjejaskan dari segi pengambilan makanan oleh aktiviti akar itu tadi. Di samping itu juga Cik Irfan, pH tanah yang diubah ni. Jadi bila cuaca panas yang melampau ni akan menjejaskan pH tanah kita lah. Dan kebiasaannya dia akan menjadi lebih beralkali lah. Jadi keadaan tanah yang berkali ini akan memberi kesan kepada ketersediaan nutrien lah. Jadi pada tahap contohnya kalau sesuatu nutrien itu berada dalam keadaan beralkali ni, jadi dia menjadi satu menyebabkan kekurangan nutrien untuk diserap oleh tanaman tumbuhan kita. Baik, itu dari segi kesan buruk cuaca El Nino kepada tanaman di negara kita ini. Dan bercakap mengenai stok sekuriti makanan, adakah ia akan mencukupi sekiranya El Nino ini berpanjangan di Malaysia? Berdasarkan kepada maklumat yang kita ada, Cik Irfan,
buat masa sekarang ni sehingga bulan Januari hingga April dari segi pengeluaran makanan yang kita ada setakat ini tidak menjejaskan sekuriti makanan negara kita lah. Cumanya kalau kita menghadapi masalah sumber air, sumber air, ada kemungkinan di situ sekuriti makanan kita akan turut terjejas lah. Baik. Yang mana kalau kita lihat dari segi sumber air kita ni, kalau kepada kebiasaannya digunakan untuk dua sumber lah. Satu untuk sumber kegunaan kita sebagai keperluan harian kita. Betul. Dan satu lagi untuk tanaman. Jadi kalau kita terpaksa buat pilihan, saya berpandangan kemungkinan kita akan mengutamakan dari segi keperluan pertanian. Keperluan kita dululah. Oh, kita dulu. Maknanya penggunaan domestik kita utama ya. Boleh dibuat perubahan sedikit lah. Itu saja. Baik, itu berkaitan dengan perincian berkaitan stok sekuriti makanan. Sama ada berhenti ataupun kita perlu memberikan keutamaan kepada pertanian, tapi kita berikan keutamaan kepada penggunaan domestik terlebih dahulu. Sekiranya kekurangan air di Malaysia berikutan dengan cuaca El Nino yang ekstrim. Baik, kita akan terus bercakap mengenai perkara ini. Adakah perancangan pihak jabatan untuk memastikan hasil pertanian ini tidak terjejas atau bagaimana? Terdapat langkah-langkah mitigasi yang sedang kita di peringkat jabatan usahakan, iaitu antara yang pertamanya lah kita akan membina telaga tiub ataupun tiub well ataupun membina telaga dalam lah. Yang keduanya kita juga akan menyelenggara lah telaga-telaga tiub yang sedia ada ni bagi memastikan supaya dapat digunakan dan menjadi satu lagi sumber air untuk tanaman lah. Dan yang ketiganya kita juga membina empangan di saliran-saliran yang kecil ni lah, di sungai-sungai ni, supaya kita dapat menyimpan air untuk kegunaan aktiviti pertanian. Dan di samping itu juga kita juga menggunakan kaedah sungkupan ke atas tanaman kita, terutamanya pada sayur-sayuran lah. Yang mana sungkupan ni kita akan menggunakan contohnya macam rumput-rumput yang kering tu ditutup di atas batas-batas supaya dapat mengelakkan pengaliran air yang berlebihan keluar daripada tanaman tersebut lah. Dan di samping itu juga kita bagi memastikan penggunaan air yang efisien, kita juga akan menggunakan sistem sistem titis lah. Pengairan titis. Pengairan titis dan juga bagi memastikan supaya dapat menggunakan air ini dengan lebih efisien lah. Dan seterusnya kita juga akan menggunakan penyesuaian teknologi berdasarkan kepada faktor cuaca lah, yang mana kita melaksanakan aktiviti pertanian ini dalam persekitaran yang terkawal lah. Kalau kita dapat lihat sekarang ni, contohnya sebagai tanaman di bawah sistem fertigasi ataupun factory veggie lah. Maknanya kita kilang tanaman sekarang ni, maknanya di dalam satu ruangan yang yang tertutup, dan dari segi penggunaan air itu adalah begitu menyematkan lah. Dan di samping itu juga kita juga mempergiatkan lah aktiviti pengembangan pertanian kita di peringkat kawasan dengan menerangkan kesan El Nino dan juga kesediaan menghadapinya kepada kita punya golongan sasar kita. Itu berkaitan dengan langkah jangka pendek. Bagaimana pula dengan langkah jangka masa panjang? Ya, bagi langkah jangka panjang, antara yang dalam perancangan kita, satunya kita akan memperkukuhkan peminahan teknologi moden seperti IR4 dan yang berdaya maju untuk kita bantu petani-petani kita. Dan kita juga bercadang untuk mendapatkan satu sistem ramalan cuaca lah, berketepatan tinggi yang boleh dirujuk dalam bidang pertanian ini. Dan di samping itu juga kita akan membangunkan penggunaan variety tanaman yang toleransi kepada cuaca lah. Dan di samping itu juga kita akan bekerjasama untuk memperkaskan inovasi lah. Mungkin dari segi penggunaan teknik tanaman ataupun mungkin ada inisiatif baru yang boleh diperkenalkan hasil daripada inovasi-inovasi melalui kerjasama dengan
jabatan lain ataupun dengan pihak swasta lah. Dan di samping itu saya juga ingin memperkenalkan satu sistem di bawah Jabatan Pertanian. Kita ada satu sistem yang kita panggil sistem geotanaman lah. Untuk apa ni fungsinya? Fungsinya salah satunya daripadanya kita nak membantu pengusaha-pengusaha tanaman kita supaya dapat berdaftar dengan sistem ini. Yang keduanya dari segi kita dapat menggunakan data-data yang semasa lah dan real time. Dan antara matlamat kita melalui data-data ini juga kita dapat membantu para pengusaha tanaman kita ni dari segi kita nak merancang sesuatu pengeluaran mengikut sesuatu kawasan. Betul. Supaya dia selari dengan keperluan pasaran lah. Keperluan pasaran semasa. Ya. Mungkin di mana boleh mereka ketahui lebih lanjut tentang ini? Okey, jadi kita sebelum kita mengetahui yang itu, kita juga ingin promosikanlah supaya setiap petani-petani kita yang dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini, saya ingin mencadangkan supaya para petani kita dapat berdaftar dengan sistem geotanaman ini. Jadi kita ada mudah saja boleh dirujuk di sesawang kita www.geotanaman.doa.gov.my. Baik, mungkin kita nak berkongsi kepada orang luar di sana untuk bercocok tanam bersama-sama untuk menghadapi fenomena El Nino yang mencabar ini. Mungkin Encik Mat boleh kongsikan. Ya. Terima kasih. Bagi menjamin kestabilan dan kesejahteraan bekalan makanan negara, di sini saya ingin kongsikan satu program yang akan dilaksanakan oleh pihak Jabatan Pertanian, yang mana pada 25 hari bulan ini, hari Khamis, kita akan menganjurkan satu seminar pelaburan sektor makanan dalam agro makanan Malaysia, yang mana antara pengisian dalam program ini adalah yang pertamanya kita akan menerangkan berkaitan dengan hala 7 Kementerian Pertanian. Yang keduanya dari segi dasar pelaburan agro makanan negara. Dan yang ketiganya kita juga akan menjelaskan berkaitan dengan pendekatan Jabatan Pertanian dalam memastikan kecukupan makanan dan keterjaminan makanan. Dan di samping itu juga dalam pengisian seminar ini juga kita akan mendengar pelaburan ataupun negeri-negeri yang berpotensi untuk kita melabur lah. Kita kalau ikut dalam ni kita akan mendengar pelaburan di negeri Selangor, di negeri Terengganu dan juga di negeri Johor lah. Baik. Jadi dalam seminar itu mungkin dia akan mempersembahkan dari segi lokasi-lokasi yang sesuai untuk sektor pertanian lah. Itu dia. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Mat Ishak Ngantini, pengarah bahagian Kawalan Racun, Perosak dan Baja Jabatan Pertanian Negara. Itulah dia perkongsian berkaitan dengan fenomena El Nino yang kita patut syakna, dan sebagai orang Malaysia dan kita patutnya bercocok tanam supaya kita dapat membekalkan makanan-makanan itu sentiasa berada dengan kita. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Dan kita akan terus pergi ke